Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat kembali ke Ikram TV dan juga The Sukan. Cerita dia, EPL dah habis minggu lepas. Dalam final day, dalam minggu terakhir ni, ada beberapa situasi yang menarik minat peminat bola sepak di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Antaranya penentu kejuaraan antara Liverpool dan Man City, penentu tempat ke Champions League, penentu Europa walaupun yang ni tak berapa nak orang ambil pot sangat, penentu relegation, siapa penjana terbanyak. Orang Malaysia boleh bercakap di grup WhatsApp, di Facebook, di kedai kopi, boleh berbincang pasal bola sepak Inggeris yang beribu kilometer jauhnya dari Malaysia. Pada masa yang sama, saya terfikir kenapa bola sepak Malaysia, kenapa Liga Malaysia tidak mendapat tempat yang sebegini rupa di kalangan peminat-peminat bola sepak Malaysia. Kenapa media-media di Malaysia, sama ada media mainstream ataupun media yang tak berapa mainstream macam The Sukan ni, dia tak berapa nak berminat untuk cerita pasal Liga Malaysia. Jadi bila timbul ni persoalan ni, saya pun carilah jawapan. Cari jawapan ni, saya buat survey kulu kila, saya tanya dua orang. Saya boleh buat kesimpulan beberapa faktor yang menyumbang kepada kenapa orang Malaysia tak minat Liga Malaysia dan minat EPL lebih berbanding Liga Malaysia itu sendiri. Faktor-faktor ni tak akan mengambil kira seperti kualiti coach, kualiti player, kualiti permainan, sebab memang kita tahu benda tu memang jauh sekali berbeza. Masalah gaji ni dia dah jadi macam satu acara tahunan dalam scene Liga Malaysia ni. Boleh kata setiap tahun ada sahaja pasukan yang akan timbul dalam cerita dalam sosial media bahawa pasukan ni tak bayar gaji. Kalau tahun ni Perak lah. Selain Perak, ada juga beberapa pasukan yang didakwa tidak membayar gaji. Cerita dia senang lah. Bila player tu tak dibayar gaji, maka prestasi dia merudum. Bila prestasi merudum, result positif tak dapat di atas padang. Maka bila tak dapat result yang cun, penonton pun mulalah jauh hati. Ada banyak faktor yang menyumbang kepada masalah gaji ni. Satu, nilai gaji. Ada yang kata pemain-pemain Malaysia ni setaraf dengan Liga Jepun, tapi dari segi income pasukan di Liga Malaysia ni jauh sekali kalau nak dibandingkan dengan income pasukan di Liga Jepun. Kita ambil contoh harga tiket lah. Tiket bola sepak di Malaysia untuk Liga, masih ada lagi pasukan yang letak harga RM10, RM15. Harga pada tahun 1997 harganya masih sama. Penyokong-penyokong bola sepak, peminat-peminat bola sepak di Malaysia, dia orang macam tak ada awareness tentang apa yang berlaku di dalam Liga Malaysia sebenarnya. Awareness ni dia berkait rapat dengan penganjur, penaja, pemilik hak penyiaran dan juga pasukan yang bertanding dalam Liga tu sendiri. Kita ambil contoh lah. Beberapa tahun lepas, 10 tahun lepas, masa tu Astro dia dapat hak penyiaran untuk bola sepak tempatan, bola sepak Liga Malaysia. Astro selain menayangkan perlawanan-perlawanan siaran langsung, apa Astro buat ialah Astro berjaya menarik minat orang ramai untuk stick to the local football, menerusi program-program yang santai macam bola Mamak, rangkuman perlawanan. Setiap minggu ada rangkuman untuk semua game. Siapa penjaring terbanyak, ulasan tentang pemain, carta gol tercantik, apa semua. Banyak sekali benda-benda yang Astro buat sampai menarik minat orang untuk duduk depan TV dan tunggu bila bermulanya game Liga Malaysia. Kalau ikutkan sekarang, betul, live ada, setiap game ada live di Unify TV, di penaja punya YouTube. Tapi kadang live sahajalah, tak ada rangkuman perlawanan. Kalau ada highlight pun ada di page MFL. Page MFL di Facebook pun ada berapa sahaja follower. Macam kenapa tak sampai juta-juta, kenapa tak sampai 5 juta? Sebab let's say lah, kalau kita ambil population Malaysia 30 juta, kalau kata 10% daripada 30 juta tu dah 3 juta yang minat bola Malaysia, kenapa page MFL tu sendiri tak sampai? Itu dari segi penganjur dan juga pemilik hak penyiaran. Pasukan-pasukan yang bertanding dalam Liga sendiri pun, dia orang punya social media ni sangat-sangat tidak berapa efektif, kecuali beberapa pasukan macam JDT, Selangor, Kelantan. 3 tim yang saya sebut ni, kalau tengok dia orang punya social media, hari-hari update, dalam satu hari tu sampai 3, 4, 5 post. Ada setengah pasukan saya tengok, kalau satu post satu hari tu dah kira okey lah. Ada tim tu 3 hari sekali baru naik satu post. Kadang sebelum game sahaja baru ada poster untuk game tu sendiri. Bila page official tu sendiri tak aktif mempromosikan pasukan, macam mana peminat-peminat, penyokong-penyokong nak lekat dengan pasukan tu sendiri? Lepas tu ada pula page dia post tengah-tengah malam, 12.30 malam, pukul 1 pagi. Engagement memang kurang lah. Pukul 12.30 malam kau post, siapa nak tengok? Betul tak? Bila orang buka pagi tu pun, dia punya reach tu akan dah sedia rendah lah. Kalau siapa yang biasa main page ni, dia akan tahu bila timing untuk post, bila waktu sesuai dan semua sekali.
Faktor ketiga adalah kualiti siaran langsung. Minta maaf banyak-banyak, bukanlah saya nak merendah-rendahkan usaha mereka yang menyiarkan siaran bola sepak secara langsung. Kita cerita ni sebab kita nak banding kenapa orang minat EPL berbanding Liga Malaysia. Saya takut kena saman sebenarnya. Kalau kita tengok EPL punya game dia main pada waktu siang hari. Kualiti gambar tu memang kita tengok cantik. Mungkin kamera yang dipakai tu lebih mahal lah sebab dia punya liga pun lebih mahal. Bila kita bandingkan dengan Liga Malaysia, walaupun game tu bermain di waktu siang hari, kualiti tu macam kadang-kadang gelap, kadang-kadang lighting tu tak kena. Kalau bahasa budak-budak movie kat Malaysia ni apa tu, color grading tak cun, kena buat balik filem ni. Macam itulah lebih kurang. Pengulas bola sepak di Malaysia saya rasa pada tahun ni dah makin improve berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Kalau tengok live di Unify TV, kita boleh rasalah ada semangat untuk mengulas sesuatu perlawanan tu. Kalau EPL, kita dengar pengulas dia, especially Peter Drury ke apa, memang sangat-sangat passion, sangat-sangat seronok dia mengulas. Kalau di Malaysia, pengulas yang boleh mencapai level Peter Drury bagi saya adalah Zainal Abidin Rawoop. Kalau kita dengar Zainal Abidin Rawoop punya mengulas, kita boleh rasa dia punya passion, kita boleh rasa semangat dia mengulas tentang sesuatu perlawanan tu sendiri. Lagi satu, walaupun stadium tu penuh, audio penyokong di stadium tu tak berapa nak masuk dalam live di Malaysia. Berbanding dengan EPL, kita boleh dengar sorakan-sorakan penyokong masuk sekali ke dalam audio di dalam live. Ini EPL sahajalah. Kalau kita tengok Liga Itali pun tak seronok sangat sebab tak dengar audio penyokong. Liga Jerman pun kita tak berapa nak dengar suara penyokong. Kenapa kita nak dengar suara penyokong? Sebab nak bagi penonton-penonton di rumah ni rasa macam masuk sekali dalam stadium. Maksud penggiat bola tak sporting ni macam ni, pada pendapat saya lah, jangan saman. Kemeriahan bola ni bergantung kepada cerita-cerita di media. Kadang-kadang orang media ni termasuk dia sukan sendirilah, dia banyak bermain dengan gosip. Gosip ni bukannya gosip dalam kain player, gosip dalam kain pasukan, bukannya gosip itu, bukan gosip yang tak elok. Tapi banyak gosip tentang perpindahan pemain, gosip tentang cerita atas padang, ulasan tentang apa yang berlaku di atas padang. Di Malaysia ni, kalau kita cerita contohnya pasal transfer pemain, sesetengah pasukan tu okey lah, dia buat tak tahu je. Tapi ada sesetengah pasukan dia tak suka bila pasukan dia dikaitkan dengan certain pemain. Pernah beberapa tahun lepas ada penggiat pasukan ni, saya lupa pasukan mana, dia ancam untuk mengambil tindakan mahkamah kepada sesiapa yang mengaitkan seseorang pemain dengan pasukan dia. Ini memang berbeza lah dengan EPL. EPL tu lagi lah sampai ke cerita dalam kain player, cerita apa ni, anak bini player pun dia ambil cerita. Kita tak nak sampai tahap tu. Kita nak cerita pasal pemain ataupun pasukan yang boleh memeriahkan lagi suasana tu. Nak bagi semua orang, nak bagi ramai orang rasa kemeriahan tu. Yang last sekali, rivalry ataupun perseteruan. Minta maaf lah, saya tak pandai cakap bahasa orang putih. Kalau EPL dia ada Liverpool, Man U. La Liga dia ada Barcelona, Real Madrid. Jerman dia ada Bayern, Bundesliga. Kalau Itali ada Milan dengan Inter. Kalau di Perancis, Mbappe lawan PSG. Tapi Liga Malaysia ni kita tak berapa nak rasa. Kalau dulu 10 tahun lepas, beberapa tahun lepas, mungkin sebab saya ni penyokong Kelantan, jadi saya boleh rasa rivalry antara Kelantan dengan Selangor. Masa tu pergi stadium, kau rasa macam tak selamat langsung bila Kelantan lawan Selangor dekat Stadium Shah Alam. Kok mana pun macam korang akan kena expect bahawa akan ada pergaduhan di kalangan penyokong. Itu satu. Lepas tu perlawanan di tengah padang pun kadang-kadang dia akan jadi panas. Tapi sekarang ni rivalry tu macam seolah-olah JDT lawan seluruh pasukan lain di Malaysia. Macam tak seronok lah. Kita nak satu brand yang mengatakan bahawa rivalry ini adalah ikon kepada Liga Malaysia. Memang tak ada. Lagipun Liga Malaysia ni pasukan yang naik, dia akan naik 5-6 tahun, lepas tu drop. Lepas tu naik pasukan lain pula. Lepas tu naik pasukan lain lagi. Macam sekarang ni JDT lah. Kalau dulu Selangor, lepas Selangor naik Kedah. Lepas Kedah Kelantan naik sekejap. Lepas tu cerita macam tu lah. Jadi itu sahaja 5 dulu faktor yang menyebabkan kenapa Liga Malaysia tak berapa nak diminati pada pendapat saya lah. Kalau korang ada sebarang tambahan, ada pendapat sendiri, boleh komen kat bawah ni. Dan jangan lupa subscribe. Dah lama orang tak subscribe ni. Subscribe naik tinggi sikit. Ada banyak projek lagi yang kita buat ni. Ada banyak projek untuk masa depan yang tim kita orang tengah plan untuk channel ni dan juga The Sukan. Jangan lupa subscribe . Okey.